Perjalanan dalam kehidupan bukan jauh ketentuan datang. Mungkin esok takdir takkan dapat dihalang untuk nasib di genggaman Tuhan. Isi alam puspa warna, bukti Tuhan Maha Kuasa. Kemanakah arah tuju, hukum Tuhan pasti berlaku. Bukan tempat lalai leka di dunia, bakti di tempat tanah murni, luhur murni di akhirat tempat abadi. Himpun doa di pohon harapan, limpah rahmat petunjuk pimpinan. Ikhtiar usaha moga dengan nur dari Tuhan suluh terang jalan kebahagiaan. Ikhtiar usaha moga dengan nur dari Tuhan suluh terang jalan kebahagiaan. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Demikian hidup manusia selama hidup di dunia ini.
bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, rahmati dan berkati penghulu kami Nabi Muhammad, penyembuh dan pengubat bagi hati, kesihatan tubuh badan dan kesembuhannya, cahaya bagi penglihatan dan sinarannya, dan sejahtera ke atas keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, rahmati dan berkati penghulu kami Nabi Muhammad, penyembuh dan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar anda semua? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah untuk pagi ini kita dapat lagi bersama meneruskan pengajian kita, mengaji musim yang kelima untuk episod yang ke-214. Alhamdulillah. Kepada sahabat-sahabat yang baru hadir, yang memberi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini insya-Allah kita akan teruskan seperti biasa untuk meneruskan lagi ataupun menyambung bacaan semasa kita bermula muka surat 502 hingga 506 insya-Allah. Ini kita akan masuk surah Al-Ahqaf, ya, surah Al-Ahqaf, dan ada beberapa perkara yang saya akan ataupun bakal sharekan kepada anda berkenaan dengan surah Al-Ahqaf ini. Jadi saya harap anda dapat stay bersama saya sehingga selesai lah, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi kepada sahabat-sahabat yang baru hadir, teruskan share. Yang dah share, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Yang belum share, bantu saya terus dengan menekan butang share yang ada di bahagian bawah skrin anda itu, ya. Baiklah, jadi pagi ini insya-Allah kita nak ngaji, dan sepastinya saya nak peringatkan kita semua agar perbetulkan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kita pasang niat yang betul. Mudah-mudahan segala perbuatan kita ini dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting sekali adalah untuk kita mendapatkan keredaannya, ya. Baiklah, sambil-sambil share tuan-puan, kita juga jangan lupa untuk niatkan pahala bacaan, sedekahkan pahala bacaan pagi ini kepada mereka yang kita hajatkan, ya. Boleh pasang niat dulu, siap-siap. Istiqamah dengan Al-Quran, perjuangan belum berakhir, Puan Kartini. Ya, alhamdulillah. Betul-betul. Semoga kita sentiasa istiqamah dengan Al-Quran. Semoga Allah memberikan kecekalan kepada kita semua, ya. Semoga Allah beri ruang kepada kita untuk sentiasa cinta akan ilmu. Selalu saya sebut, kita ni dalam nak menuntut ilmu ni, dia ada pasang surut dia. Ada hari kita semangat, ada hari kita rasa macam malas. Itu biasa, ya. Saya pun alami perkara yang sama, tuan-puan. Tapi kalau tuan-puan belum lagi diuji dengan perkara sebegitu, maka bersyukurlah. Maka bersyukurlah. Kadang-kadang kita rasa penat, kan. Kita rasa kita ni dah banyak sangat tanggungjawab, sehingga kan kita terpaksa untuk skip. Contohnya seperti kelas lah, seperti kelas-kelas pengajian, dengan alasan orang kata apa, kepenatan dan seumpamanya. Jadi hati-hati, mungkin kadang-kadang itu adalah sebahagian daripada hasutan syaitan sendiri, kan, yang sentiasa cuba untuk menjauhkan kita daripada segala perkara-perkara kebaikan, insya-Allah. Baik, teruskan share seperti biasa, tuan-puan. Kita nak mula dah ni. Dah betulkan niat? Pastikan kita clearkan dulu apa yang patut. Buang segala perkara-perkara yang boleh mengganggu perjalanan ataupun pengajian kita pada pagi ini. Baiklah, seterusnya, bagi memberkati pertemuan pada pagi ini, sama-sama kita buka dahulu dengan bacaan Ummul Kitab, Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, amin ya Rabb. Baiklah, seterusnya jom sama-sama kita beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan 1 2 mula. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni عمالا صالحا عمالا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan dengan kita bersama-sama melarungkan ataupun melafazkan, mengucapkan kalimah istighfar sebentar tadi, membuatkan hati kita lebih tenang, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita yang kita lakukan, sama ada secara sedar ataupun tidak sedar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pagi ini kita akan sambung bacaan muka surat 502. Muka surat 502. Surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf. Kita akan habiskan surah ini insyaAllah. Ada 5 muka surat. Sehingga muka surat 506. Sehingga muka surat 506. Waalaikumsalam yang baru hadir. Yang belum share, bantu saya share tuan-puan ya. Sekarang ni ada 65 mata yang memandang. Dan yang share ni hanya dalam 51 orang sahaja. Ada lagi dalam 10 orang belum share. 10 ke 15 orang. Jadi bantu saya tolong sharekan. Kita sebar-sebarkan. Tujuannya bukan apa. Kita nak meramaikan lagi. Itu je. Ya. Kita nak meramaikan lagi. Supaya sahabat-sahabat kita, sahabat tuan-puan yang mungkin mencari kelas yang sama, kan, sekurang-kurangnya kita bantu dari sudut tu lah. Ya. Yang dah share, alhamdulillah, terima kasih. Tapi ramai lagi tak share ni. Bantu tolong bantu. Mudah-mudahan sentiasa dikurniakan ganjaran pahala yang
berlipat ganda. Baik. Tuan-puan sudah bersedia? Jadi jom sama-sama kita mulakan ya, insya-Allah. Surah Al-Ahqaf. Kita mulakan. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. Kita teruskan muka surat 503. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ
قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Kita teruskan muka surat 504. A'udzubillah. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى
إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا. Kita ulang sekali lagi. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وكنتم 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 تستكبرون في الأرض بغير الحق وكنتم
بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. Kita teruskan muka surat 504. Maaf, 505. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. Kita teruskan bacaan terakhir muka surat 506. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا
قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Selesai bacaan kita untuk surah Al-Ahqaf, tuan-puan. Dan esok insyaAllah kita akan sambung lagi surah berikutnya, iaitu surah Muhammad. Jadi untuk pagi ini insyaAllah, seperti yang saya sebut di awal tadi, saya nak sharekan kepada anda berkaitan dengan satu bacaan yang kita kategorikan bacaan khusus, bacaan khusus ataupun bacaan yang gharib, bacaan yang sedikit pelik, yang mana ianya memerlukan kefahaman yang baiklah. Sekiranya kita tidak diberi pencerahan, maka akan ada kemungkinan berlakunya kesilapan pada bacaan. Jadi apa yang saya sebut ini berlaku pada ayat yang keempat surah Al-Ahqaf. Cuba lihat muka surat 502, tuan-puan. Ya, cuba lihat muka surat 502 ayat yang keempat surah Al-Ahqaf. Ya. Cuba perhatikan pada kalimah yang saya birukan. Jadi insyaAllah pagi ini saya nak share kepada anda secara ringkas sahaja. Ya, secara ringkas. Dan inilah kita punya bedah tajwid hari ini, ya, insyaAllah. Baik. Walaupun ringkas, tetapi saya akan cuba memastikanlah tuan-puan boleh hadam dengan baik. Sebab kadang-kadang kalau ringkas sangat pun boleh menyebabkan tak faham, kan. Jadi apa yang saya boleh nyatakan di sini, walaupun secara ringkas, tapi pada masa yang sama kita hadam dengan baik tentang pencerahan bagi ayat 4 surah Al-Ahqaf. Baiklah. Untuk bacaan dahulu, saya akan baca sekali lagi. Mungkin tadi ada yang perasan, ada yang tak perasan. Ya. Saya akan bacakan sekali lagi ayat yang keempat surah Al-Ahqaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirki أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Sadaqallahul azim. Baik. Jadi pada kalimah yang saya birukan ni,
Kalau tuan-puan perasan, saya baca dengan bunyi ituni. Ituni. Ya, saya akan zoom sikit kat sini. Ituni bi kitab. Baiklah. Jadi saya tahu ramai yang dah faham ataupun dah tahu penerangan tentang bacaan ini dan cara penghuraiannya kan. Cuma saya pasti juga mungkin ada di antara kita yang masih lagi belum pernah menerima pencerahan tentang kalimah ini. Jadi bagi mereka yang pertama kali ataupun baru tahu, saya minta untuk cuba fokuslah dan kepada yang dah belajar, yang dah faham, anggaplah ini adalah ulang kaji kita pagi ini, insya-Allah. Baik, jadi pertama berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku bagi mereka yang tidak faham cara bacaan yang betul di sini. Mungkin akan ada yang baca dengan bunyi, ni contoh kesalahan contoh bunyi utuni bi kitab. Ini contoh yang pertama. Utuni bi kitab. Utuni Okey, ini adalah contoh bacaan yang mungkin kita kata paling berpotensi lah. Dan kalau kita lihat perbandingan dia, cara bacaan yang sebenar adalah ituni. Berbeza, sangat berbeza dengan utuni. Jadi bagaimana boleh jadi ituni? Ini yang saya nak sharekan kepada anda. Baik, pertama tentang nama bacaan ini sendiri dinamakan bacaan ibdal. Bacaan ibdal. Okey, bagi memudahkan supaya tak nampak macam terlalu banyak saya akan sebentar tuan-puan. Oh, kejap. Okey. Baik, jadi saya letak kat sini lah supaya senang kan. Alamak, lain pula dia ni. Okey, baik. Cuba kita lihat kat sini. Senang kita fokus pada kalimah ni sahaja kan. Jadi seperti yang saya sebut tadi, ini dalam surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf ayat 4. Surah Al-Ahqaf ayat yang keempat. Baik, jadi surah Al-Ahqaf yang keempat ini, nama bacaannya adalah bacaan ibdal. Dinamakan bacaan ibdal. Bacaan ibdal. Bacaan ibdal. Okey, yang pertama kita nak lihat dulu maksud ibdal tu sendiri. Maksud ibdal. Ibdal ni maksudnya tukaran, tuan-puan. Maksud ibdal ni adalah tukaran. Bila kita dah faham ini dinamakan bacaan ibdal. Sudah pasti kita nak tahu apa yang dimaksudkan dengan tukaran, kan, apa yang nak tukar. Okey, kemudian kita tambah lagi poin yang kedua. Apa yang nak ditukar? Apa yang perlu ditukar? Apa yang perlu ditukar? Baik. Jadi, apa yang perlu ditukar adalah hamzah kedua. Hamzah kedua
ditukarkan kepada huruf mad mengikut tanda baris huruf sebelumnya. Baik, ini dia tuan-puan. Saya ulang sekali lagi. Maksud ibdal adalah tukaran. Jadi, apa yang akan timbul dulu adalah apa benda yang nak ditukar. Betul tak? Itulah biasanya akan timbul di fikiran kita. Tukaran, ganti. Yes. Ganti pun sama. Badal. Maksudnya tukar, ganti. Alright? Jadi, apa yang perlu ditukar ni? Apa yang perlu digantikan ni? So, jawapannya adalah hamzah kedua ditukarkan kepada huruf mad. Hamzah kedua ditukarkan kepada huruf mad mengikut tanda baris huruf sebelumnya. Baiklah. Sekarang ni, kalau kita lihat, di sini tuan-puan, disebut hamzah kedua. Bila sebut hamzah kedua, maknanya mesti ada hamzah pertama, betul tak? Bila sebut hamzah kedua, mesti ada hamzah yang pertama. Okey, kita fahamlah tu. Kan? Hamzah, bila sebut hamzah kedua, mesti ada hamzah yang pertama. Jadi kita perhatikan pada kalimah ini. Betul ke ada dua hamzah? Jadi kalau kita semak semula, memang akan ada dua hamzah. Memang ada. Bukan akan. Memang ada dua hamzah kat sini. Yang pertama, ini dia hamzah wasal. Ini hamzah pertama. Hamzah kedua yang mana? Hamzah kedua, iaitu hamzah yang mati ini. Hamzah yang sukun lah. Hamzah yang sukun. Dapat? Hamzah pertama adalah pada hamzah wasal. Ini hamzah wasal tuan-puan nama dia kan. Hamzah wasal. Hamzah yang kedua adalah hamzah qat'i. Okey, tuan-puan kena faham dalam Quran ni kita ada dua jenis hamzah. Yang pertama hamzah wasal dan yang kedua hamzah qat'i. Kita catatlah sikit kat sini. Kita ada hamzah wasal. Saya letak H hamzah wasal. Dan yang kedua kita ada hamzah H qat'i. Hamzah qat'i. Baik, secara ringkas lah. Secara ringkas, hamzah wasal ini tuan-puan, rupa dia adalah huruf alif yang mana di atasnya terdapat kepala huruf sad. Okey, hamzah wasal ni bila kita nak kenal, macam mana? Huruf alif yang ada di atasnya kepala huruf sad. Ini sahaja hamzah wasal yang ada di dalam Quran. Ya, tak ada bentuk yang lain. Saya ulang sekali lagi, ini sahaja hamzah wasal yang ada dalam Quran, tak ada bentuk lain. Alif, kemudian di atasnya kepala huruf sad. Dan untuk hamzah qat'i. Qat'i ni kita boleh faham apa maksud dia ni? Hamzah yang tetap. Okey, hamzah yang tetap. Tetap dengan keadaan dan kedudukannya. Makna kata, hamzah yang jenis ini, kita kenalkan hamzah ni macam ni kan. Ini dinamakan hamzah qat'i. Ini dinamakan hamzah qat'i. Hamzah qat'i ni dalam Quran kalau kita lihat, dia memang akan diberi tanda lah. Dan bila kata tetap ni maksudnya kita akan baca dengan apa yang telah ditetapkan pada dia. Kalau hamzah tu baris atas, maka bunyinya baris atas. Kalau hamzah tu baris bawah, kita baca baris bawah. Jadi dia telah ditetapkan dengan baris-baris dia lah. Kalau macam ini yang kita lihat ni, hamzah ini dia bertanda sukun. Jadi kita perlu baca dengan bunyi yang mati lah, bunyi hamzah yang mati. Okey, baik. So jelas kat sini ada dua hamzah. Yang pertama hamzah wasal dan yang kedua hamzah qat'i. Baik. Menjadi persoalan kat sini adalah cuba lihat pada poin yang kedua ni. Tadi kita dah faham kan apa yang perlu ditukar. So kita kata hamzah yang kedua ditukarkan kepada hamzah yang kedua ditukarkan kepada huruf mad. Huruf mad. Ditukarkan kepada huruf mad. Huruf mad apa dia? Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Alif, waw,
ya. Dapat ke? Alif, waw, ya. Semua tahu. Tiga ni adalah huruf mad. Kemudian dia kata apa? Ditukarkan kepada huruf mad mengikut tanda baris huruf sebelumnya. Mengikut tanda baris huruf sebelumnya. Okey, huruf sebelum dia ada huruf apa? Ada huruf hamzah wasal ni. Betul tak? Sebab dia kata sebelum dia kan. Sebelum hamzah kedua. Ni hamzah kedua sebelum dia. Jadi bila kata sebelum, inilah dia. Iaitu hamzah wasal. Baiklah. Sekarang ni yang menjadi kekeliruan ataupun mungkin berlakunya salah faham disebabkan tak ada baris pada hamzah pertama ni. Kan? Tak ada baris. Tak ada baris pada hamzah pertama ni, iaitu pada hamzah wasal. Kalau ada baris mungkin senang kita nak tentukan. Ya, senang kita nak tentukan. Jadi tuan-tuan dan puan, persoalannya adalah huruf hamzah mana yang kita nak kena tukar? Huruf hamzah huruf mat yang mana kita nak tukar? Kan kita faham tadi hamzah kedua ni nak kena tukar jadi huruf mat. Itu yang kata proses badal tu. Okey, ibdal. Nak kena tukar dia. Jadi hamzah kedua ni nak ditukarkan kepada huruf mat. Okey, ni hamzah kedua. Kan, ni hamzah kedua, hamzah mati tadi. Dia nak kena tukar di antara huruf alif, waw dan ya. Alif, waw dan ya. Alright. Jadi yang mana satu kita nak kena tukar? Alif ke, waw ke, ataupun ya. Kan? Jadi saya nak bagi cara mudah tuan-puan untuk tuan-puan ingat. Macam mana nak tahu ianya ditukar kepada huruf mat yang mana? Sama ada alif, waw ataupun ya. Tuan-puan tengok rumah hamzah tu. Tuan-puan tengok rumah hamzah. Tuan-puan tengok rumah hamzah. Ini dia. Jawapan dia kat sini tuan-puan. Jawapan dia kat sini. Ini saya bagi jalan shortcut terus lah. Kan? Kalau ikutkan perbahasan dia agak luas sebenarnya kat sini. Dan cara yang paling mudah untuk kita terangkan kepada mereka yang baru, hatta tuan-puan pun kalau yang kali pertama dengan pencerahan ini pun boleh faham kan apa yang saya ceritakan ni. Kita hanya tukar hamzah mati tu kepada huruf ya. Tukar kepada huruf ya. Jadi saya pangkahkan pada alif, pangkah pada waw. Huruf ya ni kita ambil. Sebab apa? Sebab melihat pada rumah hamzah tu. Selesai. Okey, selesai. Jadi huruf hamzah ini ditukarkan kepada apa? Huruf ya mad. Ditukarkan kepada huruf ya mad. Okey, sekarang ni jom kita lakukan proses penukaran. Kita tulis semula kalimah yang sama, hamzah wasal. Kemudian kita dah tukar kan hamzah ni tadi jadi ya. Kita buatlah macam ni. Kita tukar jadi macam ni tuan-puan. Okay, sekarang ni proses badal telah berlaku. Proses penukaran telah berlaku. Yang mana hamzah ini ditukarkan kepada huruf ya mad. Huruf mad ada 3 kan? Alif, waw, ya. Dan kenapa huruf ya? Kenapa bukan alif? Kenapa bukan waw? Tadi saya dah kata, lihat pada rumah hamzah ni. Jadi kat sini dia rumah ya. So kita letak kat sini ya. Bila kita faham konsep mat, automatik kita akan tahu apakah baris yang sesuai untuk hamzah wasal ini. Tuan-tuan puan, sila jawab di ruangan komen. Huruf ya mad sebelumnya mesti berbaris apa? Cuba tuliskan di ruangan komen. Ini basic lah. Ini basic, semua orang tahu. Tapi sajalah nak bagi nampak meriah sikit kita punya ni. Tuan-puan tuliskan di ruangan komen.
nak screenshot sat lagi hujung-hujung kang. Ni tak habis lagi ni. Nanti bila saya kata dah selesai nanti baru ni. Baik. Kadang-kadang saya keliru sebab ya tu tak ada titik. Jangan keliru sebab ya ni memang kita kenal dia ada titik dengan tak ada titik lah. Tapi untuk situasi ni mungkinlah ada yang keliru kan sebab tak ada titik. Tapi itu je lah yang paling logik kan. Kalau kata nak kita nak lihat rumah dia ni antara alif waw dengan ya, mana yang paling kena kan? Sepastinya huruf ya tu sendiri. Tak mungkin waw, tak mungkin alif. Begitu. Okey, huruf apa yang bersama dengan ya mat tuan-puan? Huruf apa yang bersama dengan ya mat ni? Huruf apa pula? Baris apa yang bersama dengan ya mad? Bukan huruf baris, sorry. Baris apa yang partner dengan ya mat ni? Dapat? Jadi tuan-tuan dan puan, kita pun tahu huruf ya mat partnernya mesti dengan baris bawah. Jadi pada hamzah wasal ini yang kita lihat hamzah wasal. Untuk makluman semua, hamzah wasal ni dia memang tak ada baris. Hamzah wasal ni kita kena tahu kaedah untuk menentukan sama ada ia dibaca baris atas, baris bawah ataupun baris hadapan. Jadi kat sini, memandangkan kita dah faham dia punya jalan cerita tadi, saya pun tanya soalan terakhir pada tuan-puan, huruf ya mat ni partnernya dengan baris apa? Tuan-puan dah jawab. Terima kasih di ruangan komen tu. Tuan-puan jawab baris bawah. Partnernya baris bawah. Jadi hamzah wasal ini perlu dibaca dengan baris bawah. Baris bawah. Oleh itu, selesailah kita punya masalah yang timbul ni tadi kan. Jadi akhir sekali kita dapatlah cara bacaannya, iaitu ituni, 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 ituni. Dapat kan tuan-tuan? Jadi inilah dia secara ringkas penerangan tentang bacaan ibdal dalam surah Al-Ahqaf ayat yang keempat. Macam mana setakat ni? Boleh faham? Baiklah. Apa yang tuan-puan kena jelas lagi, bunyi ituni ini akan berlaku sekiranya kita berhenti pada ni, syirkun fis samawat. Kalau kita berhenti kat sini tuan-puan, kalau kita berhenti kat sini, barulah akan wujud bacaan ibdal tadi. Ituni, ituni, ituni. Seandainya tuan-puan baca dalam keadaan wasal, maknanya tak berhentilah. Contohlah nafas tuan-puan ni panjang sangat kan, rasa macam tak nak berhenti kat samawat, maka cara bacaannya akan kembali seperti biasa. Tuan-puan hanya perlu mematikan hamzah. Contoh, saya mula dari sini am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitabim min qabli hadza. Kita baca dengan syirkun fis samawati tuni, tuni. Kalau kita baca sambung, maka hamzah tu dibaca dengan bunyi yang biasa kita lihat, hamzah yang mati. Kan? Tapi kalau kita nak mula pada dia, contoh berhenti samawat, kita nak ibtidak, kita nak mula bacaan.
maka perlu dibaca dengan yang tadi kita sebut apa dia? Bacaan ibdal. Ituni, ituni, ituni. Boleh? Dia akan berlaku ketika ibtidak sahaja. Janganlah kita baca am lahum syirkun fis samawati ituni bikitab. Tak betul lah tu. Kan kalau kita baca sambung samawati tuni macam tu. Boleh? Maaf Ustaz, boleh jelaskan macam mana hamzah wasal dan huruf ya kena letak baris bawah? Huruf ya tak letak baris bawah. Huruf ya ini, maksud puan kenapa huruf ya? Macam mana hamzah wasal dan huruf ya kena letak baris bawah? Okey, faham. Pertama, dia berkaitan dengan mad. Okey, kita faham. Kejap, mana saya punya nota tadi? Okey. Baik. Kita faham huruf mad ni ada 3 kan? Huruf mad ni ada 3. Ini persoalan dia, kenapa ya? Sebab itulah bacaan dia. Itulah kaedah dia, bacaan. Okey. Ada yang dah tanya kenapa kan? Nak tahu kenapa jadi ya. Baik, tadi saya jawab tu secara ringkas lah tuan-puan. Secara ringkas. Sebab tujuan saya tak nak merumitkan situasi sebenarnya. Kan? Jadi dengan cara yang mudah, hanya melihat pada apa? Ni. Rumah ya ini sahaja. Tapi sekarang ni tuan-puan dah tahu lah. Dah tahulah cara baca dia kan. Dah tahu cara baca dia. Baik. Pertama, huruf mad ada 3. Ni secara ringkas lagi tentang mad. Bila kita sebut alif mad, kita tahu. Alif mad partnernya mesti dengan baris atas. Kita pun tahu. Contoh macam ya. Kan kita baca ya. Kalau ya mad baris depan. Kalau ya mad partnernya mesti baris depan. Contoh you. Ni konsep mad. Ni konsep mad. Konsep mad. Ya mad sebelumnya baris bawah. Yi. Dapat? Ya. Ya. You. Yi. Boleh? Baik. Kemudian, ada yang tanya kenapa jadi ya mad. Itulah ibdal. Itulah ibdal. Dia akan berubah mengikut baris sebelum dia. Dia akan berubah mengikut baris sebelum dia. Jadi baris sebelum dia kita baca dengan baris bawah. Hamzah wasal ni kita baca dengan baris bawah. Jadi baris bawah ni dia partner dengan huruf alif, waw ataupun ya. Kita kena tahulah tu. So bila hamzah wasal ni baris bawah, maka perlu dibaca dengan ya. Sebab itulah diletakkan rumah ya. Kalau tanya kenapa ya, sebab itulah proses ibdal. Ibdal hamzah yang ditukar kepada huruf mad mengikut baris yang pertama. Macam tu. Faham tak? Ke tak jelas? Boleh? Okey. Itu yang saya kata tadi. Dia kalau ikutkan perbincangan ni dia lebih luas. Dia akan membawa kepada isu baris lah dalam perbincangan bahasa Arab. Sebenarnya kalimah ni kalau kita tengok, dia selalunya yang timbul adalah kenapa, ni persoalan yang timbul lah. Persoalan yang timbul. Kenapa hamzah wasal ni tak baca dengan baris depan, sedangkan huruf ketiga baris depan? Betul tak? Ini konsep yang tuan-puan belajar lah. Kenapa huruf ketiga baris depan tapi baca baris bawah? Dia macam dah terkeluar ataupun dah melanggar daripada kaedah yang kita pernah belajar. So sebab itulah kalimah ini dinamakan kalimah ataupun bacaan gharib, bacaan yang pelik. Kerana apa? Kerana ianya terkeluar sedikit daripada kaedah. Sebenarnya tak adalah keluar mana pun. Tapi sebabkan dia berkait dengan ilmu tata bahasa, ilmu tata bahasa Arab itu sendiri, maka dia menjadi satu kepelikan.
Okey. Dia menjadi satu kepelikan. Kenapa huruf ketiga baris depan tapi kita mulakan pada hamzah wasal ni baris bawah? Jawapan simple dia, jawapan mudah dia kerana baris depan yang ada di sini bukanlah baris asal bagi kalimah ini. Kalimah asal ni sebenarnya i'ti. Huruf ta ni sebenarnya dia baris bawah. Huruf ta ni sebenarnya dia baris bawah. Huruf ta ni dia sebenarnya baris bawah. Mungkin tuan-puan dah makin pening kan bila saya masuk bab ni. Huruf ta ni asalnya baris bawah. Jadi, bila saya dah sebut begini, maknanya kita boleh katakan bahawa huruf ketiga ni sebenarnya adalah baris bawah. Huruf ketiga adalah baris bawah. Bila huruf ketiga baris bawah, hamzah wasal akan mula dengan baris bawah. Jadi sebab itulah sebab itulah pada hamzah wasal ni kita baca dengan baris bawah. Dan kenapa pula hamzah kedua yang mati ni tadi ditukarkan kepada huruf ya mad? Sebab memang baris bawah partnernya dengan ya. Kalau tanya sebab apa, itulah ibdal. Kalau tanya sebab apa tukar ya mad, itulah ibdal. Ibdal hamzah kepada ya. Kalau tanya kenapa huruf ya, sebab mengikut tanda baris yang sebelum dia, iaitu pada hamzah wasal ni, iaitu baris bawah. Dapat? Puan Nazrina, baris dhammah pada ta yang menjadi huruf ketiga tu adalah baris mendatang. Betul. Dia bukan baris asal lah. Okey, dia bukan baris asal. Ni sebab dia dah berubah ni. Okey. Dia dah berubah. Asal kalimah dia di ta ni adalah baris bawah. Asal dia baris bawah. Jadi sebab itulah hamzah wasal ni dibaca dengan baris bawah. Begitu. Hanya pada kalimah ni je Ustaz. Tak juga sebenarnya. Ada lagi kalimah lain. Tapi kalimah inilah yang selalu okey macam ni. Kalau tuan-puan tanya, adakah satu tempat ni je yang situasi begini? Jawapannya tak. Ada lagi tempat lain. Cuma jarang dibincangkan. Sebab apa? Sebab saya nak buat ayat yang paling ringkas lah. Kenapa saya kata begitu? Okey, tuan-puan faham persoalan dia? Ada yang tanya, ada lagi ke situasi yang macam ni? So jawapannya, ada. Ada lagi tempat lain. Dan tuan-puan bila dengar saya cakap macam ni mesti rasa macam, alamak, apa dia tu? Ayat yang mana? Kalimah yang mana? Nak tahu juga. Okey. Pertama, kenapa saya kata tadi untuk contoh-contoh yang lain tu jarang dibincangkan? Sebab apa? Sebab kita memang takkan ibtidak kat situ. Memang jarang sekali lah. Memang kalau kita baca tu memang kita takkan terfikir pun nak ibtidak kat situ. Sebab ayat dia pendek-pendek. Itu antara sebab dia lah. Kerana ayat dia ataupun kalimah dia pendek-pendek. Macam surah Al-Ahqaf ini kalau kita tengok dia panjang. Dia panjang. Bila kita baca kan. Daripada sini bayangkan. Qul ara'aytum. Kita baca. Contohlah kita baca sampai aruni madza khalaqu. Kita patah balik. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kita kebiasaannya memang akan berhenti kat sini lah. Kebiasaannya. Sebab dia bergantung pada nafas kita kan. Kalau tuan-puan adalah sejenis orang yang memang nafas panjang, mungkin tuan-puan pun dalam kategori yang takkan buat kesalahan lah kat sini. Sebab apa? Tuan-puan akan baca sambung dengan bunyi samawati tuni. Maknanya tak ada apalah. Bacaan ibdal tu tak berlaku kan. Bacaan ibdal tu tak berlaku. Kalau tuan-puan mampu kan baca sampai tuni bi kita sampai la sadiqin. Tu tak mengapalah. Maknanya tuan-puan terlepas. Tapi kalau kita lihat ayat ini memang panjang. Jadi memang kita perlukan potongan-potongan kan untuk kita berhenti dan ibtidak. Untuk kita berhenti dan sambung bacaan semula. Jadi sebab itulah kalimah ini dia macam menjadi perbualan ataupun menjadi tajuk yang hangat.
Tapi bukan bermakna ada kalimah ini je dalam Quran. Tidak. Ada lagi yang seumpama ini. Ada lagi. Semua ni dijelaskanlah dalam seminar kan. Siapa yang biasa ikut seminar saya, seminar Allahumma salli Muhammad. Apa nama dia seminar tu? Saya pun lupa. Tuan-tuan ingat ke? Seminar Easy Tajwid kot. Easy Tajwid. Begitulah. Alright. So itu dia. Secara ringkas. Boleh? Baik, tulis apa tu? Ustaz tolong tuliskan kat situ baris bawah. Macam ni asal baris asal bagi huruf ta Tapi harap yang baca ni faham lah Baris asal bagi huruf ta ialah baris bawah. Macam tu. Boleh faham Macam ni je lah. Ya, formula Easy Tajwid, betul. Formula Easy Tajwid. Kita punya seminar formula Easy Tajwid. Pernah tak berlaku pada huruf mat yang lain? Kalau alif memang tak ada lah. Alif tak ada. Kalau waw ni kalau ikutkan ada. Cuma kalau yang dalam situasi yang seperti ini okey, saya simpulkan. Dia berlaku pada ya dengan waw. Berlaku pada ya dan waw. Okey. Itu nantilah. Kemudian kalau kita jumpa lagi, kita akan bahas lagi kan dalam bacaan-bacaan. Wallahu a'lam tuan-puan. Dah pukul 10 dah. Jadi saya harap anda semua jelaslah dengan perkongsian ringkas ini. Minta maaf lah sebab saya hanya berkongsi tentang apa yang kita jumpa tadi dalam bacaan kita kan. Kalau nak cerita semua perbincangan yang melibatkan tentang hamzah wasal dan ibdal ini, dia memang panjang lah. Memang banyak lah contoh-contoh yang kita boleh keluarkan, yang boleh kita bandingkan. Dan mudah-mudahan harapnya yang ringkas ini anda jelas lah Alhamdulillah. So terima kasih tuan-tuan dan puan. Saya mohon maaf kalau penerangan saya ini membuatkan tuan-puan rasa mula-mula faham, tiba-tiba jadi tak faham kan. Itu mungkin masalah saya lah tu. Okay, bukan masalah tuan-puan tu, masalah saya lah tu. Tak pandai nak terang kan. Tapi saya cubalah sedaya upaya untuk memberikan kefahaman yang terbaik untuk tuan-puan. Kalau tak faham tu maknanya saya tak berjaya lah tu kan. Jadi minta maaf banyak-banyak sekali lagi. Dan sesi itu saja dulu untuk pagi ini. Kita tangguhkan dahulu untuk perbincangan ini Alhamdulillah. Dan tuan-tuan dan puan, sebelum kita tamatkan pengajian ni, saya nak cerita sikit lah tentang kita punya program malam ni. Jangan lupa malam ni kita ada satu pertemuan yang santai. Pertemuan santai. Iaitu webinar Apa Itu Tajwid. Santai je. Lebih santai daripada perbincangan tadi. Malam ni insyaAllah saya akan bersama anda dalam satu pertemuan yang dinamakan webinar Apa Itu Tajwid. Yang ni lebih kepada kita nak refresh balik lah. Kan, ada basic je, tak ada apa pun. Dan kalau tuan-puan tanya ada nota ke? Kita tak ada sediakan nota pun. Dia lebih kepada saya akan share lah slide kan. Cuma tuan-puan bolehlah take note. Buat dalam nota masing-masing. Macam tu. Okay. Baik. Jam 9 malam insyaAllah. Malam ni kita buat melalui Zoom. So macam mana nak dapatkan link Zoom? Kan? Macam mana nak dapat link Zoom? Nak ambil kat mana? Tuan-puan kena ambil dalam grup
yang kita sediakan. Kita ada sediakan satu grup, grup WhatsApp. Tuan-puan boleh ambil link malam ni dalam grup tersebut. Ustaz tak masuk lagi, tak tahu pun ada grup. Jangan risau. Kita ada letakkan link di ruangan komen. Tuan-puan tekan saja link tu, nanti tuan-puan akan masuk dalam grup kita, iaitu grup apa itu tajwid. So nanti dalam jam 8.45 gitu, lepas isyak kan, tuan-puan masuklah. 8.45 malam kita akan letak link, tuan-puan boleh masuk dah. Jangan risau. Kalau tuan-puan tanya boleh dapat link tu kat tempat lain ke? Jawapannya tak ada. Link hanya boleh didapati dalam grup yang kita sediakan sahaja. Okey? Dan macam mana nak ajak kawan-kawan lain? Nak ajak kawan lain, tuan-puan ambil link grup ni, bagi kat dia. Ambil link grup ni, bagi kat dia. Nanti dia tekan, dia akan masuklah dalam grup tersebut. Sebab dalam grup tu kita tak boleh nak invite kan. So kita invite ni melalui link yang kita sediakan ni. Bagi dia link, sebarkan link ni. Mudah sahaja. Apa itu tajwid malam ni insyaAllah. Santai je tuan-puan. Santai je. Tak ada yang berat pun insyaAllah. Tak ada yang berat pun. Kemudian untuk Sabtu pun sama. Kita masih lagi buka untuk tuan-puan bersama dalam satu slot, iaitu Improve My Fatihah. Ni pun percuma juga. Kita akan buat malam ni insyaAllah. Malam ni yang tadi tu kan. Kita akan buat Sabtu. Program ni Sabtu 27 Januari. Ni pun percuma juga. Yang ni pun percuma juga. Dan proses dia sama. Kalau tuan-puan nak join, tuan-puan kena masuk dalam grup khas lah untuk program Fatihah ni, untuk dapatkan akses Zoom tu. Yang ni ada modul. Sebab Fatihah kan, dia benda penting juga. Jadi kita akan sediakan modul juga. So nak dapatkan modul, nak dapatkan link Zoom tu macam mana? Kena masuk dalam grup. Mana link dia? Ada di ruangan komen tu tuan-puan. Cuba tengok. Jangan tertukar link. Tapi nak buat apa tertukar kan? Sebab dua-dua tu disarankan untuk masuk. So tekan je dua-dua link tu. Ada nama siap tu kat atas tu. Ada link untuk Improve My Fatihah. Ada link untuk yang malam ni punya program kan. Tekan aja dua-dua. Okay. Siap sedia tudung untuk iron. Mantap. Boleh iron untuk Sabtu ni boleh lah tuan-puan pakai tema kuning kan. Saja-sajalah. Siapa yang saja nak, orang tak apa nak berseri-seri Alhamdulillah. Okey, itu sahaja tuan-tuan dan puan. Info terkini. Kalau ada apa-apa lagi kita akan update lah dari masa ke semasa. Alhamdulillah. Jadi berakhir kita punya pengajian pagi ini tuan-puan. Terima kasih banyak-banyak. Kita tamatkan dengan bacaan doa, tilawah dan tasbih kafarah suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Sadaqallahul azim. Baik. Terima kasih tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok pagi seperti biasa jam 8.30 pagi, dan malam ni jangan lupa pertemuan kita. InsyaAllah dalam 8.45 tu link akan disediakan, dan kita akan mula pada jam 9 malam insyaAllah. Dan pada masa yang sama saya akan ceritakan sekali lagi tentang Amito yang bakal kita langsungkan pada Februari ini. So siapa yang nak dapatkan info Amito lebih lanjut, join malam ni, insyaAllah saya akan kongsikan lah. Saya akan kongsikan. Itu saja daripada saya. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang kurang itu daripada saya sendiri. Mohon ampun dan maaf. Terima kasih Allah, terima kasih di atas segala kurniaan nikmat. Dan jangan lupa hashtag kita, santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Selamat meneruskan aktiviti harian anda. Kepada yang berpuasa hari ini, selamat berpuasa. Itu je. Jumpa lagi. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tuan-puan. Semalam Puan Zana dia request lagu Sumayyah. Jadi saya hadiahkan kepada anda lagu Sumayyah. Okey, selamat mendengar. Assalamualaikum. Selembut sutra kau miliki iman yang teguh. Kau nyalakan obor agama dirimu bak lentera. Di belenggu jahiliyah kau tempuh dengan berani. Walaupun jasadmu milik Tuhan, tetapi hatimu milik Tuhan. Padang pasir menjadi saksi ketabahan keluarga itu. Ketika suami dan anak dibaring menghadap mentari, disuruh memilih iman atau kekufuran, samar jahiliyah atau sinaran akidah. Sabarlah keluarga Yasin, bagimu syurga di sana, dan kau pun tega memilih syurga walau terpaksa mengorban nyawa. Lalu tombak tajam menikam jasadmu yang tiada bermaya, namun iman di dadamu sedikit tidak berubah. Darahmu menjadi sumbu pelita iman. Sumayyah, kaulah lambang wanita soleha. Tangan yang disangka lembut menghayun buayan, menggoncang dunia mencipta secara. Sumayyah,
sejarah